Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Membasuh dua tangan wajib dilebihkan sambungan. Wajib dilebihkan kat mana? Buku merah muka surat 38 Ustaz. Ustaz berhenti dekat had basuhan adalah hujung jari ke siku. Okey. Tak apa kita baca ni. Kita baca dalam kitab. Dia sama je dalam ni. Membasuh dua tangan serta siku. Maksudnya serta siku ni termasuk siku. Termasuk siku. Basuh dua tangan serta siku maknanya termasuk siku. Apa yang ada pada tangan itu seperti bulu, sama ada jarang atau lebat. Tengok muka surat 8 di nama beruntut. Apa yang ada pada tangan itu sama ada jarang atau lebat. Dia berbeza dengan muka. Muka kalau lebat, kita hanya wajib basuh bahagian luar. Muka kalau lebat, kita hanya wajib basuh bahagian luar. Kalau tak lebat, kita kena basuh sampai bahagian dalam. Apa definisi lebat yang kita dah cakap dah? Tak nampak kulit muka untuk jambang dan janggut. Tak nampak kulit muka, mana lebat, kita basuh keluar. Kalau orang nampak kulit muka kita, ke dalam. Kita kena basuh ke dalam. Jadi nak nilai sama ada kita ni kena basuh luar ke dalam, tengok cermin, jarakkan cermin tu pada jarak orang bercakap dengan kita. Lepas tu kita gerakkan mulut kita, macam kita bercakap. Gerakkan mulut. Kalau kita nampak kulit kita, maka kita wajib basuh dalam. Tu pada muka. Kalau tak nampak, sunat basuh ke dalam. Sunat je. Tapi untuk tangan ni, dia tak kira kalau bulu tangan ni lebat ke, halus ke, wajib basuh semua sekali. Luar dan dalam. Itu beza antara anggota muka dengan anggota tangan. Macam kaki dia tak ada bulu. Bulu kaki ni bukan dekat kaki tu. Dia dekat betis. Lepas tu dia tak cerita pasal bulu. Tapi dekat tangan ni dia cerita pasal bulu. Kenapa? Dekat tangan ni, kat lengan memang ada bulu tangan. Okey. Daging yang tumbuh. Ada orang dia tumbuh daging. Dia tumbuh daging kan. Kalau kita tengok tangan dia, dia ada daging keluar. Tu pun kena basuh juga. Kadang tu daging tu tumbuh macam ni tau. Dia daging tumbuh macam tu. Itu. Jadi dia bertutup. Jadi bertutup ni, kalau kita keluar air, dia terlindung. Jadi kita kena masukkan kat dalam. Kalau dia tumbuh gitulah, maknanya kat sebelah ni tak kena air.
Tu nak kena hati-hati pada daging yang bertutup tu. Daging yang tumbuh. Daging apa? Jarinya lebih. Nak tengok kan orang jari 11. Jari 12. Jari 13 pun ada. Kawan-kawan kadang ada tengok juga. Dia ada jari kat sini. Kau tengok tak? Tapi jari ni tak berfungsi. Dia tak boleh gerak. Dia gerak ikut jari ni. Dia gitu lah. Dia pun tak boleh bengkok. Dia gitu je lah. Dia gitu. Dia bukan macam jari ni. Tu jari yang ke-11 ni. Jari yang ke-11. Jadi jari yang ke-11 tu pun kena basuh. Kena basuh. Jari yang ke-11 pun kena basuh. Kau tak basuh, tak sah. Daging yang tumbuh, tak basuh. Tak basuh tak sah. Lepas tu dia wajib basuh. Okey. Dan kuku semuanya wajib dibasuh luar dan dalam. Assalamualaikum. Kuku semua ni kena basuh luar dan dalam. Ini maksud dia apa ni? Ni kuku kita. Jom Ni kuku. Ini bahagian luar. Yang ni. Ini bahagian luar. Bahagian dalam mana? Kuku ni bila panjang, ini atas tu bahagian luar. Bila dia panjang, bawah ni, ni bahagian dalam. Bahagian dalam lah. Ada orang jari dia gemuk, sampai dihimpit kuku dia. Kalau saya besarkan, ni kuku ni sini lah. Ni kuku tu dia situ. Ni kalau jari kita, kuku dia gitu. Ada orang jari dia gemuk, dia yang begitu. Bila gitu, bahagian bawah kuku ni, dengan daging yang belah sini, tak kena air. Kalau kita tak buat begitu. Guru-guru sampai suruh buat macam ni. Nak pastikan bawah kuku tu kena air. Lepas tu dia kata sini, luar dan dalam ni. Faham tak luar dan dalam ni? Saya bimbang benda ni tak faham. Kau tak faham nanti tak kena air. Tak kena air nanti wudu tak sah. Tak sah. Tarik sikit kuku tu ya Ustaz. Ada orang kuku dia panjang. Lepas tu ada sunnah potong kuku ni seminggu sekali, dua kali tu potong lah ikut sunnah ni. Supaya mengelakkan jangan tak kena air. Jangan tak kena air. Faham tak? Kalau jari tu besar ni, dia contohkan biasa nampak Jadi kuku tu dia macam ni, dia kat atas. Jadi bahagian atas ni adalah bahagian luar kuku. Jadi bila kuku ni panjang sampai sini, di situ kuku dia akan keluar gini. Ini kita ketip ni, kawasan ni kita ketip. Jadi yang bahagian bawah ni, dalam ni macam ni. Jadi dia meneduhkan bahagian ni. Tapi dia rapat je ni, dia bukan enggang, dia rapat gini je. Kalau jari orang tu besar, maka kadang kuku dia himpap. Jari ni himpap kat bahagian bawah kuku ni. Sebab tu yang dulu masa ambil uduk dulu, Ustaz ajar kita suruh tarik. Kenapa Dia bimbang apa? Dia bimbang kuku bahagian dalam ni tak kena air dan dia bimbang jari bahagian dalam ni tak kena air. Lepas tu suruh macam tu. Bila tangan ni buat itu, sekejap. Curahkan air di atas. Saya beri kat tu. Kalau kita tak buat, apa yang bimbang, apa yang bimbang, nanti wudu tak sah. Wudu tak sah, apa yang lebih takut, sembahyang tak sah. Bila sembahyang tak sah, dia macam tak sembahyang.
Lepas tu bila kita mengaji, kita nak tengok benda-benda macam ni yang kita tak tengok. Dulu dah belajar lah, dulu sekolah dulu, basuh tangan sampai siku, semua dah belajar. Tapi dalam kitab dia perincikan macam mana. Macam mana guru-guru dalam kitab ni perincikan supaya wuduk je sah. Itu yang penting tu. Kalau tak diperincikan, nanti wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, sembahyang tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Ada FB ke pagi ni? Ada FB tak? Saya tak nampak pun FB. Sekejap, check Ustaz, sekejap. Buka jap. Ada Ustaz. Ada ke? Ada. Tak nampak kat mana FB tu. 75, 76. Ada FB ke? Cuba bagi link kat grup. Ya. Ada 15 orang tengah tengok sekarang. Okey. Sebab saya tak boleh buka ni FB dia. Okey, dapat dah. Nampak dah. Okey. Okey, boleh tanya soalan juga kat FB. Saya akan baca FB juga. Jadi, bila dalam kitab tu dia sebut satu-satu perkataan tu, kita kena ambil perhatian. Dia sebut kuku lah. Kalau kuku kecil hitam, maknanya yang hitam tu nanti dia akan cegah air kena dekat bahagian dalam bawah kuku, dekat bahagian dalam kuku. Lepas tu kuku jangan hitam. Jaga-jaga dalam benda ni. Jaga-jaga. Bila tak berhati-hati, nanti menyebabkan amalan kita ni tak sah. Ini yang paling menyebabkan kita dah. Amalan tak sah. Jika ada benda-benda yang cemar, atau yang menegah air sampai pada kulit, seperti getah. Getah ni dia halang air. Kalau dulu kita kata macam liquid paper, orang tak pakai liquid paper sekarang dah. Dulu liquid paper pun dia halang air. Atau cat. Sebab cat ni dia ada minyak. Bila ada minyak ni dia halang air. Saya cakap banyak kali celak pensil halang air. Ini guru sebut dulu. Celak pensil halang air. Kalau tak percaya, cuba buat yang saya pernah kata dalam kelas-kelas yang lepas lah. Cuba buat dalam kelas Bakib Terengganu saya pernah cakap kan. Cuba buat eksperimen lah. Ambil kain, lukiskan celak tu atas kain. Mula ambil kain, tuang air dulu. Air tembus. Air tembus bawah. Lepas tu ambil kawasan tu juga, bagi dia kering kejap. Kita lukiskan, ambil celak pensil ni kita lukiskan. Lukiskan gitu. Lepas tu kita titikkan air. Jangan tuang air atau cawan. Susah tengok. Titikkan air. Kalau kita titikkan air tu tembus, dia tak halang air. Tapi kalau kita titikkan air, dia bertakung kat situ, dia ada bulat macam bertakung tu, maknanya dia tak halang air, dia tak tembus air. Maknanya dia halang air, dia tak tembus. Bila dia halang air, kita kena basuh dulu benda tu. Kalau ada kat muka kita, sampai benda tu hilang, baru kita boleh ambil wuduk. Ini yang kita kena ambil perhatian ni. Kalau tidak, wuduk dia tak sah. Ramai orang ambil ringan. Bukan gini. Dia tak tahu dia punya akibat dia sangat membimbangkan lah. Okey. Maknanya jangan ada benda yang cemar. Cemar ni kotor-kotoran bawah kuku, terlalu cemar. Atau yang menegah sampai air pada kulit. Atau menegah air pada kulit. Seperti getah atau cat atau sebagainya. Sebagainya apa? Apa-apalah yang lain daripada getah dengan cat, tetapi dia mengambil peranan mengakibatkan tidak sampai air. Itu masuk sebagainya. Tak sampai air.
Wuduk ni kita tak apa, belajar banyak kali pun tak apa. Moga-moga dengan kita belajar ni, kita akan dapat lebih faham lah. Kita belajar 2 kali pun dah memadai dah wuduk ni cukup. Tak payah belajar banyak kali pun tak apa. Tapi kita mesti faham apa yang perlu kita ambil perhatian. Okey, bila kita nak ambil wuduk muka, kita dah tahu dah. Kalau jambang lebat macam mana, jambang tak lebat macam mana. Janggut lebat macam mana, janggut tak lebat macam mana. Had dia macam mana? Had dia bawah dagu. Mana sini? Tempat tumbuh rambut. Sini nak telinga. Lepas tu apa? Wajib lebihkan basuhan. Sini sampai tengah telinga. Ini sampai bawah. Kalau boleh sampai ke halkum. Ini dekat atas sikit dekat kepala. Wajib lebihkan basuhan. Kenapa? Itu adalah syarat sah wuduk. Bila wuduk ingat, ada 3 had kawasan. Satu nama dia had wajib. Satu nama dia had sempurna wajib. Satu nama dia had sunat. Kena tahu bezakan had wajib kat mana, had sempurna wajib kat mana, had sunat kat mana. Lepas tu ingat dekat muka, ada bulu-bulu atas muka. Berapa bulu atas muka bagi lelaki? Yang kita dah belajar tu hari. 13. Ada berapa? 13. Perempuan Berapa 9. bulu atas muka bagi perempuan? 11. Kita tak bagi dalam 9 ke 11? 11 tak bagi dalam 9. bukan 11. Dan perempuan. 9. Bukan 11, 9. Tengok ni. Ni kita belajar tu hari ni. Perempuan lelaki ada 13. Perempuan ada 9. Perempuan 13 9. tolak 4. 4 dekat mana? 4 dekat jambang 2, Jambang. rambut 1, misal 1. Bisa. Jadi bila kita ambil wuduk, kita ada ilmu ni, kita hati-hati lah. Jangan sampai tak kena. Tapi juga dengan tangan. Tangan, apa poin yang kita kena tahu secara ringkas ni, bila kita belajar ni. Satu, dia punya had wajib dekat mana? Had wajib dia ujung jari ni. Ujung jari. Sampai dekat pelipatan tangan ni lah. Ni nama siku. Ni ujung siku, dia tarik sini. Tu nama dia apa? Had wajib. Had sunat apa? Had sempurna wajib, lebihkan basuhan ke atas. Lebihkan basuhan. Kalau boleh, lebihkan sampai 4 jari. Lebihkan basuhan ke atas. Itu nama dia, had sempurna wajib. Jadi yang mengesahkan basuhan ni, berapa had? 2. 2 had. Apa had yang mengesahkan basuhan? Wajib dan sempurna wajib. Wajib dan sempurna wajib. Belajar wuduk kena macam ni. Okey, tangan lagi, apa lagi yang dia cakap tadi? Ambil perhatian dekat mana? Kat kuku. Lagi apa? Benda-benda tumbuh. Apa? Daging tumbuh. Lagi, Bawah kuku, jari yang tumbuh. Bawah Lagi, kuku. bawah kuku. Lagi apa? Jari yang terhimpit dengan kuku. Dia nak kena ambil perhatian. Itu dulu Ustaz tu tarik macam ni, ambil wuduk. Tarik macam ni. Nampak Tarik sikit. Ni tarik ke belakang. Ibu jari ni tarik jari lain. Lepas tu ni tarik. Kenapa ni? Bawah kuku ni takut tak kena. Kita tak hati-hati, ada kemungkinan wuduk kita tak sah. Bukan kita nak kena jadi sampai was-was. Ini jangan salah faham. Ilmu tu guru-guru tulis dalam kitab dan dihuraikan begitu. Dihuraikan begitu. Okey. Lepas tu kita kena faham kedudukan apa benda dan apa benda yang kita kena ambil perhatian. Itu je penting. Okey. Kecuali wajib membuang benda-benda yang ada celah-celah kuku. Celah kuku ni dalam ni lah. Di celah kuku ni. Dalam ni. Wajib buang. Sebab tu kena selalu tengok. Tengok kita jari, tengok. Ada benda hitam kat bawah ni. Kadang kita buat kerja, dia ada benda hitam. Benda hitam ni lah yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kita punya air tak sampai ke bawah kuku. Benda-benda hitam ni lah. Jadi kalau kita tak ambil perhatian dan benda ni tak cakap dulu waktu belajar kat sekolah. Lepas tu jangan kata dah belajar wuduk dah. Rupanya bila belajar balik tengok banyak benda tak tahu. Okey.
kecuali sedikit. Atau kecil, iaitu dimaafkan. Ada benda kecil, benda hitam kat bawah ni. Dimaafkan, dimaafkan. Apatah lagi, dalam kitab kata, pada orang yang tidak dapat mengelak. Daripadanya. Nya ni apa? Nya ni apa? Benda-benda yang menghalang tadi, yang sedikit. Yang sedikit tu, benda menghalang yang sedikit tu. Orang yang tak dapat elak. Seperti tukang cat. Dia ni hari-hari kerja dia mengecat. Ada benda sikit ada dekat tangan dia, dan bila dia ambil wuduk, ada benda sikit yang menghalang. Benda tu sedikit je. Sedikit ni maksudnya kalau kita tengok dengan mata kasar tak nampak. Kalau kita tengok betul, baru nampak. Itu nama sedikit lah. Kecil, benda kecil. Atau dia kata pekerja di bengkel baiki kereta dan sebagainya. Waktu tu salah wuduk dia. Salah wuduknya. Kenapa? Dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Kita ni bukan tukang bengkel. Kita ni bukan tukang cat. Jadi kita kena pastikan tak ada benda yang menghalang air pada tangan. Kalau tak tengok betul-betul, terutama baru lepas cat rumah ke, baru lepas buat kerja ke, kalau kita tak tengok betul-betul, mengakibatkan apa? Mengakibatkan nanti wuduk tak sah. Itu yang perlu ambil perhatian. Sebab tu dalam bab wuduk ni dia sebut beberapa tempat yang kena ambil perhatian. Kalau kita tak belajar, kita tak akan ambil perhatian. Kita tak tahu tempat ni penting. Tempat ni yang selalu yang membinasakan wuduk orang. Okey, nak tanya ke angkat tangan ni? Tak ada. Tak ada yang angkat tangan. Membinasakan wuduk seorang. Macam muka pun ada benda-benda tempat yang kena ambil perhatian. Okey, tanya Latifah? Ya, Ustaz, kalau ada kanak-kanak kecil, dia baru bangun tidur, lepas tu mulut dia macam ada air liur tapi dah kering lah, tak ada meleleh-leleh lagi. Dia peluk kita, lepas tu muka dia kena kat baju kita lah. Adakah itu najis, kita kena tukar baju ke? Tapi dah kering dah, bukan meleleh. Kalau kering dia tak melekat tak apalah. Okay, terima kasih Ustaz. Tapi kalau kita pakai baju, kita lepas ambil wuduk, baju kita basah, dia datang, tu kena najis. Kena najis. Tangan kita pegang muka dia ada basi, tu najis. Tangan kita basah, kita baru beli air. Tu najis. Okey, Syarifah tanya? Tak ada? Okey, saya sambung lagi. Hello Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Pak mengenai basuh tangan tadi. Kalau tangan kita luka, kita berbalut, berbandage kan? Jadi kita buka, tapi masih ada darah. Macam mana tu kita nak ambil wuduk tu? Tak apa, kita basuh darah dulu. Basuh darah tu sampai dia berhenti darah tu? Kalau tak berhenti, maknanya kita tak boleh buka lah. Tak payah buka. Kalau kita dah basuh, kalau darah tu banyak. Kalau darah sikit tak apa. Kita dah basuh, kita balut balik. Kita lap, kita balut balik. Biar darah tu bawah tu tak apa. Okay. Kalau kita tak boleh buka bandage, tu dah kita kena tayamum. Macam mana nak buat kalau tak boleh buka bandage? Macam mana Ustaz kalau tak boleh buka bandage tu? Tu dah kena belajar tu. Kena ambil wuduk muka dulu. Macam biasa, pakai air. Lepas tu kena, ni kan dalam bandage kat sini. Ni luka, bandage. Kena basuh tangan kiri dulu. Lepas tu basuh tangan yang tak ada berbandage boleh basuh. Ni tak kena bandage, basuh. Ini berbalut, ni tak balut, ni kena basuh dengan air. Habis ni kena bandage. Lalu je sikit air. Buat syarat je. Lepas tu, stop. Lepas stop apa? Lap muka balik, lap tangan balik, tayamum. Kita buat tayamum. Lepas tayamum, sambung balik, sambung kepala. Dengan wuduk, dengan air, lepas tu kaki dengan wuduk. Okey. Lepas tu semain ke Qadha. Bila bandage dah buka, luka dah sembuh, semain ke Qadha.
Kenapa kena qadha? Kenapa senang kena qadha? Kena pada anggota tayamum. Sebab yang berbalut tu, yang bersimen tu kena pada anggota tayamum. Faham. Kita ke malam dah belajar ni. Dia kena pada anggota tayamum. Kalau tak kena anggota tayamum, ada syarat lain pula. Jadi kalau 1 bulan tangan berbalut, tak kena air ke bawah, kena buruk cara macam tu, nanti dah buka, dah sembuh, 1 bulan punya solat tu kena qadha. Okey. Okey. Macam orang tayamum sebab tak ada air. Tempat tu biasanya ada air. Tapi hari tu tak ada air. Jadi selama dia solat tu, 3 hari lah contohnya dia solat pakai tayamum, sebab kawasan tak ada air, tetapi sebelum tu kawasan tu biasanya ada air, maka 3 hari ni solat ni kena ganti, kerana yang dia solat dulu adalah hanya solat menghormati akan waktu. Tu nak belajar bab tayamum. Saya dah ajar dah. Kalau malam saya dah ajar dah. Dekat dalam video yang pen drive tu ada sebenarnya. Nak cari dah sikit. Okey. Nasibah tanya apa? Ya, Ustaz, sekiranya kalau kita bermusafir, lepas tu kita pergi tempat untuk solat tu mungkin hentian sebelah ke, dan macam saya ni menggunakan kerusi lah dan, untuk sujud saja. Tapi di situ memang tak ada kerusi langsung. Jadi saya terpaksa solat tu duduk di bawah dan kaki saya menunjuk lah. Jadi bila saya itu saya kena qadha juga ke bila saya dah balik ke rumah? Tak. Okay, terima kasih Ustaz. Dia yang kena qadha ni macam ni. Orang sampai dalam terbang, dia boleh semain berdiri macam biasa. Tapi dalam terbang tak tempat dia nak berdiri. Dia semain atas kursi. Tu dia kena qadha. Banyak orang tak qadha tau. Orang pergi umrah pun tak qadha, orang tak faham. Orang pergi umrah, dia sebenarnya dalam terbang. Bila dia landing, dia kena qadha. Tadi dia solat sujud, solat rukuk. Dia cuma sujud gitu je. Rukuk gitu je dekat dalam tempat duduk. Saya tak qadha Ustaz, Allah. Dia kena qadha. Tapi kalau dia kat terbang, dia berdiri, dia boleh sembahyang macam biasa, tak adalah kena qadha. Dia macam solat tanda hormat je kan Ustaz kan? Tanda hormat itu. Lepas tu kalau kita pergi umrah, kita naik Saudi Airways kan, Saudi Air tu, dia ada tempat solat. Rasanya saya tengok tu hari masa saya solat, rasanya 6 orang boleh berdiri lah. 2 saf. 6 orang diri rapat-rapat, boleh masuk. Kalau kita pergi belakang kapal terbang tu, ada ruang luar tu, situlah ruang sembahyang. Saudi Air ni dia siapkan tabir lagi kiri kanan. Jadi kita masuk je solat. Masuk je solat. Jadi saya kena qadha. Tapi kalau sembahyang kat tempat duduk kena qadha. Sebab kita jenis orang yang boleh sembahyang macam biasa. Jadi itu macam sembahyang solat orang waktu je. Okey. Nak tanya ke siapa ni? Angkat tangan ni. Ustaz, nak tanya pasal tadi solat dalam flight tu. Kalau kita boleh berdiri, kita still wajib cari kiblat ke, sebab flight tu dia berubah-ubah kan? Dia punya kiblat tu nanti dia Kita pergi mana? Okey, kalau kita pergi umrah, kepala kapal terbang tu jadi kiblat. Kalau kita balik dari umrah, punggung kapal terbang tu jadi kiblat. Kalau tempat lain Ustaz, kalau bukan di umrah, balik kena cari lah. kena carilah. Kalau kita pun tak tahu tu kat mana kan? Betul tak? Nanti turun kita kena qadha lah. Yang kedua Ustaz, pasal semayang musafir ni, kalau kita contoh kita jumpa masjid lah kan, lepas tu kita ada peluang semayang jamak awal tu apa je? Takdim kan? Takdim. Tapi kita decide nantilah kita nak buat jamak takhir. Boleh ke Ustaz ke memang boleh? Wajib takdim juga? Tak wajib takdim. Katalah kita berhenti ni waktu zuhur, kita berhenti nak buang air. Kita kata apalah kita jalan lah. Nanti takhir nanti kita jamak. Nak jamak, nak niat jamak takhir tu mesti dalam solat pertama. Faham Faham. Lepas tu nak kena faham jamak takhir ni, nak kena faham beza dia dekat mana.
Syarat dia dekat mana? Orang istiazah dia tak boleh buat jamak takdim. Kenapa? Kenapa orang istiazah boleh buat takdim? Sebab tak boleh Dia berturut. tak dapat berturut-turut. Sebab dia setiap waktu solat tu dia kena ambil wuduk balik. Zuhur kena ambil wuduk balik, asar kena ambil wuduk balik. Jadi antara zuhur dengan asar ni bila dia ambil wuduk balik, dia kena tukar balik dia punya tutup tu. Dia penampal dekat kemaluan tu. Dia kena tukar, kalau ada darah dia kena tukar. Dia kena basuh balik kemaluan tu, dia kena ambil wuduk balik. Jadi proses tu, masa yang diambil membatalkan berturut-turut. Berapa lama masanya diizinkan untuk renggang antara zuhur dengan asar? Sebut subhanallah. Bukan. Itu pendek sangat. Solat Berapa dua lama? rakaat. Tempoh 2 rakaat solat sunat yang ringkas. Oh. Faham? Zuhur dengan asar ni mesti buat tak boleh jarak yang jauh. Paling lama orang semayang sunat yang ringkas 2 rakaat. Lebih kurang 2 minit. Tak sampai 2 minit kadang-kadang. Jadi kalau orang ini dia istiazah, dia mesti nak kena basuh balik kemaluan dia, dia mesti nak tukar balik tampalan dia mesti nak ambil wuduk semua. Jadi kalau dia mengambil masa lebih kurang lebih daripada 9.5, yang selalunya lebih. Kalau orang perempuan tanda lagi lama. Maka dia membatalkan akan jarak tu. Kenapa? Syarat jamak takdim ni tidak ada jarak yang panjang antara 2 solat. Dan yang panjang maksud apa? Bila jarak itu melebihi pada orang boleh solat sunat 2 rakaat yang ringkas. Ni dah kena belajar ni. Ramai orang berjalan sana, berjalan sini, benda ni tak tahu. Tak reti je. Jamak takdim, jamak takhir, apa yang syarat dia pun tak pandai. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Salam. Kalau macam imam baca doa lama tu kan, itu tak dikira ke? Imam baca doa lama maksud apa? Solat fardu. Jadi Hanya kita sembahyang zuhur. Lepas tu? kita sembahyang zuhur, lepas tu imam baca solat, baca doa lepas solat. Kita tak boleh tunggu doa. Kita tunggu. Tak boleh tunggu. Oh, tak boleh tunggu, terus buat takdim. Maksud Ustaz ini biasa dah, bukanlah dia doa lama, dia dikir-dikir kan masa tu dah lebih. Dia dah lebih, tak sah jamak ni. Oh, okey. Okay, faham Dah Ustaz. kena faham tau. Ini Jamak untuk takdim. jamak saja je Ustaz kan? Jamak. Jamak takdim, jamak takhir, kasar semua ni, kalau tak tahu kaifiat, tak sah semayang. Faham tak dia cakap ni? Tak tahu kaifiat apa? Macam mana cara nak buat? Tu kaifiat. Ramai orang tak tahu kaifiat, dia jamak juga. Mana sah jamak dia? Tak sah. Dia macam wuduk lah. Wuduk tak tahu kaifiat, tak sah wuduk. Solat tak tahu kaifiat, tak sah solat. Jamak tak tahu kaifiat, tak sah jamak. Kalau kita tak tahu kaifiat dia macam mana ni, jamak takdim ni, jamak takhir ni, beza dia apa? Mana kita tak tahu beza, mana kita tak tahu kaifiat. Bila tak tahu kaifiat, jamak tu tak terima. Kasar tu tak terima. Masa bila nak niat, macam mana nak niat? Apa jarak dia? Bila ada jarak? Yang mana nak dulukan? Kalau jamak takhir, yang mana yang kena dulukan? Jamak takdim, yang mana yang dulukan? Boleh tak jamak takhir dulukan sembahyang yang kedua? Atau dulukan sembahyang yang pertama? Boleh tak? Ini semua dia kena tahu. Apa cara jamak takhir ni? Apa cara jamak takdim ni? Apa dimasukkan dalam kawasan? Dalam qaryah? Macam mana dikira? Berapa jauh perjalanan? Atau perjalanan yang macam mana yang dibolehkan? Kalau kita tak faham mana tak tahu kaifiat. Tak tahu kaifiat jamak tak sah. Sama macam mandi wajib lah. Sama macam wuduk. Syarat sah mandi wajib ada berapa? Ada 11. Antaranya apa? Mesti tahu kaifiat. Mesti tahu fardu mandi wajib macam mana. Mesti tahu pembatal mandi wajib macam mana. Mesti tahu syarat sah mandi wajib macam mana. Tak tahu, mandi wajib tak sah. Ni ramai orang tak sah ni. Kenapa tak sah?
dia telah melakukan perbuatan berdosa. Apa perbuatan berdosa dia? Dia ni orang fasik. Kalau ikut Imam Syafi'i, dia jadi wali tak sah. Fasik ni apa? Orang yang buat dosa besar. Apa dosa besar dia buat? Tak belajar fardu ain. Tak belajar fardu ain. Tak solat. Tak solat satu hal. Ada orang solat tak belajar fardu ain pun ramai. Solat satu dosa fasik. Tak belajar fardu ain satu dosa fasik. Tahu? Ramai orang solat sekarang ni. Fardu ain tak belajar. Wuduk pun tak reti. Tanya dia lah. Syarat sempurna wuduk apa? Had sempurna apa? Had wajib apa? Tak reti. Tak tahu pun wuduk ni wajib melebihkan basuhan. Atas dasar apa? Atas dasar sempurna wajib. Tak reti. Kenapa tak reti Kita tak belajar. Bila kita tak reti, tak tahu, kita tak tahu kaifiat. Bila tak tahu kaifiat, ulama-ulama besar dia kata apa? Tak sah lah wuduk kau. Tu jaga-jaga. Kau tak belajar ni, amalan kita dah banyak masuk longkang. Kita tak tahu tau zaman jahiliah kita dulu yang kita tak belajar langsung. Kita mengikut orang je. Orang jamak kita jamak, orang kasar kita kasar. Tahu tak amalan kita jadi apa? Kalau ikut ulama-ulama ni tak sah amalan. Itu penting kita belajar. Okey, tanya. Kak Su, tanya Kak Su. Okey Ustaz, Kak Su pernah lihat orang yang solat dalam perjalanan lah musafir, dia solat zuhur, dia mengikut imam. Lepas tu dia tak qasar lah. Waktu solat asar, selepas imam bagi salam, dia terus bangun untuk solat asar, dia qasarkan. Boleh ke? Boleh. Oh, walaupun solat zuhur itu solat dengan tamam. Tak apa. Dia tak syarat jamak mesti kasar, dia tak syarat kasar mesti jamak. Oh, okey Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Had basuhan adalah dari hujung jari ke siku. Okey, kita cakap dah tu. Demikian juga jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut lebih dahulu. Kalau tidak boleh dicabut dengan sebab sudah terbenam, membadailah dibasuh di atasnya. Duri kalau ada, dia melintang, maknanya dia halang. Kalau duri masuk gitu, kata ni kulit kita dia masuk gitu. Jadi kalau dia masuk gini, jadi yang bawah ni dia dah tutup air. Cabut. Kalau tak boleh cabut, dia terbenam, tak apa, basuh je kat atas. Punya rapi ulama-ulama dulu menghuraikan wuduk ni. Punya berhati-hati mereka. Sampai dia cerita bawah kuku pun dia cerita. Kalau belajar dengan ustaz lelaki, dengan ustaz guru-guru ni, dia tu tarik gitu Punya berhati-hati dia. Kenapa? Dia tak nak wuduk kita tak sah. Kita cuba tinggal belajar je. Tak payah nak kaji-kaji hadis ni apa, tak payah. Apa guru kata, apa kita sebut, apa diurai, kita terima. Supaya amalan kita ni terbimbing, terpelihara, terjaga, jangan sampai dia rosak atas sebab kejahilan diri kita sendiri. Sebab kejahilan diri kita sendiri. Okey. Kopeng kudis. Kopeng ni tahu tak kopeng? Kopeng bisul, kopeng jerawat tak wajib dikopek sekalipun senang mengopeknya. Tahu kopeng kan? Kita kalau jatuh motor, jatuh basikal, berdarah. Bila berdarah, dia jadi keras. Jadi hitam keras tu. Itu nama kopeng. Kalau kita rasa boleh kopek ni tak kopek, kita basuh je atas lip. Biarkan. Tapi kopeng ni kalau dia tak cukup kering, kita kopek, nanti dia berdarah balik. Jadi elok biarkan siapa dia kopek tinggi pun tak apa. Kenapa? Tak wajib untuk kopek, basuh dekat atas pun memadai. Hukum wajib membuang benda-benda yang menegah sampai air ke kulit.
Hukum dia apa? Buang benda yang menegah air sampai kulit. Ini, hukum ni berlaku pada semua anggota wuduk yang lain. Seperti muka, seperti kaki. Kalau kaki tu kuku dia panjang, bawah kuku tak kena air, pun dikatakan tak sah wuduk. Kalau kuku dia, kaki dia panjang, ada hitam-hitam cemar-cemar bawah kuku, pun wuduk dia dikatakan tidak sah. Okey. Jadi jangan sampai ada benda yang halang air. Faham tak bab tangan ni? Kalau ada soalan boleh tanyalah. Jangan sampai keliru. Apa-apa yang kita tak faham kita nanti tanya. Haji Din, Dr. Zainuddin, apa khabar? Nampak nama hari ni? Haji Din tak jawab. Okey, dia nak tanya Dena. Ustaz, kalau orang yang terlalu gemuk, saya pernah tengok dia punya siku ataupun kulit tangan dia ni macam terlipat sikit tau Ustaz. So maknanya yang terlipat-lipat tu dia kena gosok betul-betul lah Ustaz ni? Dia kena gosok lah. Dia kena gosok. Terlipat dia selalu terlipat kat mana Kalau gemuk kadang dia punya siku dia tu macam kat sini lah. Kat sini dia ada macam gitulah. Macam pun gitulah. Kalau gemuk-gemuk tu dia gitulah. Mana kena masuk air kat bawah ni lah. Dan dia kena gosokkan tangan, masukkan air. Kalau dia tak, kalau dia biar gitu memang tak masuk air. Kalau dia curah je tak masuk air. Mazhab kita tak wajib gosok. Kalau macam ni kan, saya curah air lalu tak wajib gosok. Mazhab Maliki wajib gosok. Mazhab Maliki kalau tak gosok tak sah. Mazhab Maliki wajib gosok. Mandi wajib pun wajib gosok. Lepas tu mazhab Maliki, kalau belakang badan ni kena gosok dengan tangan. Kalau tak sampai kena ambil kain. Basahkan kain, kena gosok kat belakang. Pada dia tak sah. Pada Syafi'i sah, pada dia tak sah. Jadi, ulama kata untuk sunat hukum bagi kita ni mengeluarkan diri daripada khilaf. Khilaf apa? perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat. Sunat kita gosok. Kenapa? Sebab ada mazhab kata tak gosok tak sah. Gitu. Ada mazhab kata tak masuk air dalam hidung tak sah. Ada mazhab kata tak basuh semua kepala tak sah. Imam Ambali kata kena basuh kurang-kurangnya 1/4 kepala. Sini ke atas, 1/4 kepala ni mesti kena air. Asal dikatakan sebesar tapak tangan ni. Sini. Ada mazhab kata kena basuh semua kepala. Jadi mazhab kita, join sikit. Okey, sah. Jadi ulama kata mengeluarkan diri daripada perbezaan pendapat ulama itu hukum dia sunat. Kenapa kita nak elok basuh semua kepala? Sebab ada mazhab kata tak sah. Kenapa kita gosok-gosok anggota wuduk ni? Gosok. Kenapa? Ada mazhab kata tak sah. Mazhab kita kata sah. Mazhab kita tak sah. Jadi sunat untuk mengeluarkan diri dari perbezaan ni kita buat. Apa yang mazhab lain kata wajib pun kita buat juga. Akan rasa sunat pada mazhab kita. Faham? Itu nama dia keluar daripada khilaf. Kadang yang dimaafkan cemar itu sedikit. Sedikit ni maksud dia apa? Kalau tengok sekali kasar tak nampak. Tengok dengan mata sederhana saya nampak. Tengok tak ada. Tengok betul ada. Itu dimaafkan. Itu nama sedikit. Faham tak? Keluar daripada khilaf satu sunat. Faham tak perkataan ni? Jangan tak faham duduk diam-diam tau. Nanti saya pun tak tahu. Saya tak boleh baca hati orang faham ke tak faham. Okey. Siapa kat tangan tadi? Tanya.
Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Salam. pasal yang bersihkan di bawah bahagian dalam kuku. Andai kata Ni. ada cemar tapi kadang-kadang dia masuk tu agak dalam tau Ustaz. Bila kita nak Kalau keluarkan dalam, kadang sakit. kalau dalam tu dia maafkan. Oh, Tak perlu korek sampai luka-luka. Tak perlu. Tak perlu ambil kecil kuku congkil. Ni tak perlu. okay. Baik, terima kasih Tak Ustaz. perlu. Dia dimaafkan macam mana dia sedikit, macam mana dia membawa kepayahan pada kita. Payah sangat kita nak buang. Itu dimaafkan. Sama macam najis lah. Kalau telekong tu kena darah, kita dah basuh, merah tu ada lagi. Sungguh-sungguh basuh. Lebih 3 kali kita basuh. Dimaafkan. Walaupun tu darah. Darah asal najis. Tapi dimaafkan. Kenapa? Dah basuh dan dia kecil. Kecil ni maksud dia, dulu guru kata, dia lebih kecil daripada duit kupang. Berarti duit kupang. Maksudnya kedai darah tu, dia kecil macam duit sposin letak. Darah tu lebih kecil. Dan lepas tu kita dah basuh tak hilang. Tak perlu potong. Potong jahit tak perlu. Tapi kalau dah macam itu, elok beli telekong lain lah. Telekong pun tak mahal sangat, betul tak? Saya tengok telekong RM60, RM50, RM70 pun dah dapat dah. Tak perlulah nak pakai telekong sampai RM200-300. Kalau bila ada darah kat situ, kita rasa macam tak sedap lah patutnya. Walaupun dia dimaafkan. Okey, tanya soalan kadang-kadang ni. Ustaz nak tanyalah, saya confused lah. Saya dah belajar tapi saya nak lagi kepastian. Yang ambil wuduk yang dalam lubang hidung tu, dia kena masuk air sampai ke macam mana tu? Sebab selalu Tak, masuk sunat. separuh je kan. Lubang hidung sunat. Oh. Dia masuk sampai pangkal hidung. Lubang hidung sunat. Cuma saya kata ada guru kata dulu mazhab, ada mazhab kata wajib. Jadi bila mazhab kata wajib ni, kita masuk juga air dalam lubang hidung ni kerana kita berniat untuk keluar daripada perbezaan pendapat. Kita ambil wuduk ni sunat kita gosok. Kaki pun kita gosok. Walaupun kalau kita ulur kaki pun sah dari segi mazhab Syafi'i, tapi elok kita gosok. Kenapa? Keluar daripada khilaf itu sunat. Keluar dari khilaf macam apa? Mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni. Mazhab ni kata tak gosok. Tak gosok, sah. Mazhab ni kata tak gosok, tak sah. Elok kita ambil yang selamat, kita gosok tadi. Kenapa? Keluar daripada khilaf. Faham tak perkataan keluar dari khilaf ni? Faham. Keluar dari Jangan tak faham. Keluar daripada khilaf. Khilaf ni maknanya perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat. Macam kita katalah, makan belangkas. Kita kata tak boleh makan belangkas. Ada juga ulama kata boleh makan belangkas. Kalau kita tengok Bidayatul Aulad kata tak boleh makan belangkas ni. Jadi nak keluar dari khilaf buat apa? Jangan makan. Subhanallah. Ustaz terkeluar tu. Dia stop je sharing. Bukan dia stop sharing. Saya rasa dia tersalah tekan butang. Ustaz keluar lah sebab dia tertulis live. Dia tersalah tekan butang Tertulis tu. live. Rasanya Ustaz tak keluar dah. Tu ada tu. Ustaz marah ke Ustaz sama keluar terus. Mic Ustaz, mic tak buka. Sabar Ustaz, sabar. Saya Janganlah tadi, saya nampak abuk dekat screen pad ni. Saya tolak abuk ni. Tolak pun hilang. Yang Ustaz Tapi marah tadi. saya ada on lagi satu. Ini kalau saya pakai 2 laptop lah. Kalau kecemasan saya on yang ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Dengar 2 suara tu. 2 suara. Tu gambar tu. Ini laptop lagi satu lah. Jadi kalau kecemasan ini hang ke, saya pergi sana lah. Backup. Backup. Dahsyat ni, live pun ada backup. Lepas tu saya ada lagi satu ni. Ada Facebook. Nanti Facebook ni saya nak pindah dekat tab. Saya ada beli tab. Ini semua ni kawan-kawan kerja sumbang lah. Saya cakap betul lah. Kawan kerja sumbang. Saya beli ni berlancar. Ini saya ada satu tab lagi. Tadi saya ada lampu, saya beli lampu lagi satu. Ni.
Ni bulan dekat kepala ni. Lepas tu ada kawan kita bagi mic, tak boleh cakap lah. Dia dekat sini. Dia bagi saya mic. Saya ada beli dia tu. Ni. Oh, mahal mic tu. Tak adalah mahal, boleh lah. Kenapa ni? Kita nak pastikan benda ni berjalan lancar. Tu je. Kita nak pastikan benda lancar. Jadi macam mana saya rasa saya dah cuba sungguh-sungguh untuk benda ni jalan dengan lancar. Saya jarang lambat. Saya jarang lambat. Kalau perhati saya jarang lambat. Ada masa kena saya lambat lah. Tapi saya jangan sangat lambat. Di situ dah saya tak nak orang yang belajar ikut saya. Jangan lambat. Kecuali kita ada hal lah. Sediakan peralatan kat rumah ni yang terbaik. Jangan pakai Nokia 3310. Tahu? Dengar live. Tu Nokia 33 sekupang. Ada Ustaz. Tak boleh dengar live tu Ustaz. Tak boleh kan? Dia tak boleh pakai. Dia bukan smartphone kan? Bukan tu. Itu phone baling anjing tu Ustaz. Phone baling anjing yang besar tu. Kalau kita ada kewangan sikit, kita kata anak kita selalu pukul 8.30 dia ada kerja apa? Dia ada kerja online kan? Sekolah online. Kalau kita perlu beli dah nada handphone ke, nada laptop ke, kita ada duit. Beli dah. Demi apa? Demi nak memastikan pelajaran agama ni dia sampai kat kita. Kalau tidak kan anak nak pakai, kita kena bagi laptop kat dia. Dan kita belajar setengah jalan je. Dia belajar pun penting, sekolah dia. Kita belajar pada doa pun penting. Rumah internet tak bagus. Kena Unify ni kita tingkatkan harga mahal sikit. Dulu bayar RM85, tapi nampak tak bagus. Rasa terganggu je. Ada package RM125 lagi bagus dia punya pencapaian internet. Tambah lagi RM35. Tak apa tambah. Niatkan dalam hati. Demi Allah, aku tambah kerana Allah. Untuk aku berubah dapat ilmu. Ni surah. RM35 je. Tak ada duit, suruh anak sumbang. Engkau RM10, engkau RM20, engkau RM5. Mak nak tambah internet, mak nak belajar agama. Rasanya boleh kot. Kalau seorang RM10 sebulan. Begitu dah. Nanti Allah akan lihat kita dengan rahmat. Atas apa? Atas kesungguhan kita. Sama macam belajar agama lah. Tu saya terharu lah. Ramai orang tumbang dekat saya ni. Untuk barang-barang ni lah. Ada yang dah standby 2-3 orang offer. Ustaz nak apa lagi cakap? Tak ada lah nak apa lagi. Ada orang nak sumbang pejabat pun ada sebenarnya. Ada orang nak sumbang kabin untuk buat pejabat pun ada juga. Tapi saya rasa tak perlulah. Tak perlu kan. Jadi sebab saya dah cakap dengan dia, tanah luar rumah ni tanah adik-beradik saya. Saya tak nak lah. Tak tanah kat adik-beradik saya. Tanah saya nyanyi je yang rumah saya duduk ni. Saya tak nak nanti dan minta izin apa. Dia orang bagi. Tapi rasa tak perlulah. Bukanlah kritikal sangat untuk perlu kan. Jadi saya dekat bilik ni pun tak apalah. Rumah ni pun ada 5 bilik. 1 bilik ni saya guna untuk ni. Ada 2 tingkat ni. Atas ni anak saya guna lah untuk kerja-kerja dia. Okey. Jadi Allah mudahkanlah urusan ni. Dan Allah saja yang akan balas semua mereka yang menyumbang pada usaha agama ni. Saya doa tu je. Saya tak mahu sebutlah siapa sumbang kan. Mereka selalu cakap dengan beritahu orang Ustaz. Okey. Tapi Allah tahu. Kak Syarifah tutup video. Okey. Syafilah Ustaz. Syafilah tutup video. Nampak rambut-rambut ni nampak. Jadi betul-betul begini ya. Kalau kita tiba-tiba terbuka video, tak payah cari butang. Kalau ada orang kata, Kak video buka, kita terbalik aja handphone terus. Tutup ke meja. Kadang-kadang kita tak biasa dengan handphone. Kita pula ni golongan otak-otak ni, bila orang kata tutup video, dia nak cari butang. Golongan mantan. Mantan pemudi lah. Nak cari. Mana butang ni? Mak punya rambut nampak. Mak rambut nampak, mak tutup. Mak tutup. Ambil ni, mak tutup ni tu. Pantaslah sikit bertindak. Memang kita tak sengaja. Ni ada Facebook ni. Orang Facebook ni orang tengok balik. Kalau Facebook keluar muka orang lain ke? Tak. Tak keluar kan? Tak keluar okey lah. Macam Google Meet saya tak tahu keluar tidak. Saya kata keluar lah kalau rakaman. Tu nak kena hati-hati lah. Okey. Tanya. Siapa angkat tangan tanya?
Ustaz nak tanya satu lagi. Anda kata kita sedang cuci untuk bahagian rukun tangan ni. Kemudian kita dah pergi ke tangan kiri. Lepas tu kita perasan tangan kanan tu ada sisik ikan contoh dia. Sesuatu yang menghalang. Jadi kita hanya perlu basuh bahagian yang ada sisik ikan tu atau kita kena ulang balik? Tak perlu ulang. Tak perlu ulang. Kita basuh bahagian yang kena sisik ikan je. Sebab yang lain tu kita dah basuh. Anda kata kita dah berpindah rukun Ustaz? Dah pindah rukun patah balik lah. Tak apa. Katakanlah kita dah basuh kepala. Lepas tu dah basuh kaki. Masa dah basuh kaki tu nampak sisik ikan. Patah balik ke tangan. Pasal ke tangan macam mana? Basuh je lah bahagian sisik ikan tu. Lepas tu, ulang balik basuh kepala. Sapu kepala. Ulang balik sapu kepala. Tak boleh dah, ni kepala dah basuh. Lepas tu basuh kaki. Nampak sisik ikan. Lepas tu basuh sisik ikan tu. Sambung basuh kaki. Tak sah. Kenapa? Kepala ni sapu tak sah kalau tangan tidak sempurna basuhan. Kenapa kepala tak sah sapu kalau tangan tak sempurna? Kenapa? Sebab dia ada undang-undang apa? Tertib Ustaz. Tertib. Dia tertib. Tangan tak lengkap, tangan tak sah, kepala tak boleh bersapu. Kepala tak lengkap, kaki tak boleh basuh. Okey. Katakanlah tengah basuh kaki. Tengah basuh kaki, tengok muka kat cermin. Nampak ada cat kat sini. Ada cat kat jambang. Jambang dah putih, cat rumah warna biru, nampak biru. Apa benda jambang aku jadi warna biru ni? Lalu jambang warna putih. Kenapa biru? Wah, ni uban baru ni, biru. Bukan uban baru. Abang kena cat tadi. Ini saya basuh kaki. Jadi bila muka tak sempurna, apa jadi? Tangan tak sah. Bila tangan tak sah, apa jadi? Tak sah lah Ustaz. Tak sah lah kepala. Tak ikut tertib Kepala lah. tak sah, kaki tak sah. Jadi bila kita ulang balik, basuh balik muka yang kena cat tadi, jadi kita kena buat apa? Kita kena basuh balik tangan, ulang balik semua, sapu balik kepala, basuh balik kaki. Kenapa? Daripada tangan dia tak sah. Kenapa? Dia tidak boleh basuh tangan ini, syarat sah basuh tangan ini, bila muka itu sempurna basuhan. Kenapa? Dia ada satu undang-undang yang nama dia Tertib. Tertib. Tu faham tertib tu. Tertib ni A dah lengkap, baru boleh buat B. B dah lengkap, baru boleh buat C. C dah lengkap, baru boleh buat D. Kalau bila buat D tengok A tak lengkap, maknanya A tak lengkap, B tak boleh pakai. B tak lengkap, C tak boleh pakai. C tak lengkap, D tak boleh pakai. Jadi B, C, D kena buat balik. Kenapa? A tak lengkap. Lagi satu nak tanya Ustaz, anda kata kita cuci 3 kali, kita cuci muka 3 kali. Sebenarnya basuhan yang pertama tu, katalah sebenarnya ada benda yang menghalang, ada bedak kita yang tak cukup bersih ke tadi. Jadi adakah basuhan kedua dan ketiga tu dikira boleh menampung yang pertama? Boleh menampung. Sama niat? Boleh menampung. Tapi niat tadi kita baca waktu yang apa? Niat waktu pertama. Jadi kalau kita basuh muka kali pertama, tiba-tiba ada sini kita ada bedak ke ada apa halang air, kita basuh kali kedua, kita basuh sekali semua, 2 kali basuh itu baru sempurna, itu baru dikira satu basuhan. Itu baru dikira satu basuhan. Faham? Dia sempurna semua, baru satu basuhan. Jadi kita buat kali lagi sekali, kita ingatkan 3 kali, dikira 2 basuhan. Maknanya pahala untuk basuhan 3 tak dapat. Sebab kita buat 2. Sebab 1 tak lengkap, 2 ni covernya 1. Jadi 2 dengan 1 ni kira 1 basuhan. Okey. Terima kasih Ustaz. Nanti saya habiskan sikit. Lepas ni buat tanya Wajib lebihkan basuhan 4 jari sepadan siku kerana hendak memastikan kesepadan basuhan. Wajib juga lebihkan basuhan pada anggota wuduk yang lain. Dengan itu saja boleh pastikan had sepadan wuduk terbasuh. Lepas tu saya kata ada had wajib, ada had
Sempurna wajib. Sempurna wajib. Pegang perkataan ni kemas-kemas dalam belajar wudu. Sebab tu dikatakan wajib melebihkan basuhan ni kerana ada had sempurna wajib. Tu perkataan ni. Saya slide ni saya siapkan pada kelas-kelas yang tak ada guna kitab. Ada kelas yang nak guna kitab, dia nak guna slide. Jadi saya terangkul lah beberapa benda yang penting dalam slide ni untuk saya terangkan lah. Ambil perhatian pada segala cemar-cemar bawah kuku yang boleh mengalir air pada jari tangan dan bawah kuku. Jari tangan mana? Ini jari tangan. Jadi bila dia cemar, jari tangan belah dalam tak kena. Dan juga bawah kuku tak kena. Kenapa? Ada benda kotor-kotor dalam tu. Lepas tu kuku jangan biar panjang. Ada orang kuku panjang. Berniaga lagi tu. Orang kita tengok, Allah geli pula tengok. Dulu adalah masa kerja dulu, masa saya umur 20 lebih tu. Jumpa dengan kawan ni, ada dengan kawan yang kuku panjang. Saya kata, kenapa kuku panjang? Dia kata dia main gitar. Dia kata, tak tahu lah apa kena main gitar kuku panjang, tak tahu lah. Ada seorang ni wireman. Dia ni jointer, kabel jointer kan. Jadi dia nak tolakkan tolakkan kabel tu kan dia berserikat kan. Dia nak tarik tu guna kuku. Entahlah, saya kata orang lain tak ada kuku panjang pun boleh selak. Kuku panjang ni bimbang apa? Bimbang air wudu tak sampai. Sebab tu bila ada sunat, potong kuku ada sunat kata hari Senin, ada sunat kata hari Khamis, ada sunat kata hari Jumaat. Bila ada sunat sesuatu perbuatan tu, dia adalah kebaikan untuk kita. Dan kita tak buat. Okey. Mas Nita tanya. Ustaz, saya nak pencerahan yang masa dalam flight tu tadi Ustaz kata kita kena qada kan? Kalau let's say macam satu kita kena qada sebab kita buat solat hormat lah. Jadi kalau kita was-was dengan keadaan kita masa tu, yang mungkin kita ada najis ke pakaian kita ke apa dan kita tak solat hormat. Solat hormat ni kena ada najis pun kena solat. Oh, okey. Sebab apa? Sebab dia lepas syarat wajib solat. Syarat wajib solat ada berapa? Itulah kena faham. Syarat wajib solat ni Islam, berakal, baligh, sampai seluruh agama, tidak buta dan pekak sebelum mumayyiz dan suci daripada haid dan nifas. Bukan ada najis kat pakaian, tidak melarang solat. Tapi solat itu tidak sah. Tapi dia kena buat atas dasar dia memegang syarat wajib. Tapi kena ambil wuduk juga ke Ustaz? Kalau dia perlu ambil wuduk, yang wuduk lah. Oh, walaupun kita kalau dia boleh ambil wuduk, mesti dia was-was dia kena yakin kan lah. Kalau dia boleh ambil wuduk, mesti dia boleh hilangkan najis kat pakaian tu lah. Lepas tu kita ni kena ada homework lah. Homework ni maksud apa? Kita pergi mana-mana, kita mesti bawa pakaian spare. Kain spare ke, seluar spare ke, apa benda yang spare, yang lebih-lebih ni letak dalam beg lah. Maknanya kalau kita pergi mana-mana komplek, kita buang air, tiba-tiba kita rasa macam terpercik air kencing ni kat kain kita. Waktu tu kita nak solat, kalau kita tak ada buat homework, kalau kita tak ada bawa kain lebih untuk kita tukar nak pakai dalam sembahyang, itu yang kita tak sembahyang. Betul tak? Kita kena standby. Orang Islam ni dia lebih berhati-hati dalam segi amal ibadat ni, dia ada satu benda yang untuk backup dia lah. Okey, Kak Nuraini. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya kan, kalau basuh tangan tu, dia mesti bermula dari hujung jari atau boleh kita gunakan dari siku ke bawah? Sebab ada ketikanya kita contohlah singkinya terlalu kecil ke macam mana gitu di luar macam ni. Okey. Dia sunat hujung jari, mula daripada hujung jari sunat. Kalau air itu bukan orang tuang. Kalau orang tuang air itu kita, sunat mula daripada siku. Ini dalam kitab Sabil dan Muhtadin. Kalau orang tuang air kat kita, sunat kita mula daripada siku. Kalau kita orang tak tuang air, sunat kita mula hujung jari. Sama juga dengan kaki. Okey. Satu lagi soalan. Kalau pipe, daripada siku lah. Kalau pipe daripada hujung jari lah. Bukan orang tuang air ke kita kan? Okey. Okey. Doktor tanya doktor.
Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya bagi situasi, kita biasanya di Malaysia ni mewah air, tapi bila kita travel, ada tempat-tempat yang airport ni susah nak soalan lagi sebenarnya. Susah nak berwuduk. Jadi katalah kita gunakan untuk wuduk sebotol air lah, kata yang 1 liter tu kita gunakan untuk wuduk, lengkap wuduk kita, lepas tu kita solat jamak takdim. Tapi bila dah habis waktu jamak takdim tu, waktu pertama katalah Zuhur dah habis, tapi kita tiba-tiba nampak macam ada bahagian kaki kita, bahagian anggota wuduk yang terakhir tu yang ada benda yang tak kena air, katalah apalah kam ke apa ke, tapi kita sedar kalau macam tu wuduk tak sah dan solat pun tak sah. Jadi kita misalnya nak sambung, kita buang bahan tu, boleh kita sambung sebab air tinggal sikit dalam botol. Jadi maknanya kita boleh sambung saja bab cuci kaki sebab yang tadi dah ada. Kita boleh sambung dengan niat kita menyambung wuduk. Kita boleh basuh bahagian tu saja dengan niat menyambung wuduk. Sebab darurat air tinggal sikit dalam botol. Sebab darurat boleh. Tak darurat pun boleh. Sebab berturut-turut itu tidak wajib pada wuduk, sunat pada wuduk. Sama juga macam orang basuh wuduk kat pejabat sampai masjid basuh kaki. Wuduk sah. Tapi masa basuh kaki tu mesti niatkan basuh kaki ni adalah pada anggota wuduk. Lepas tu sambung saja. Lepas tu sambunglah. Soalannya depan. Baik, faham. Terima kasih banyak Ustaz ya. Okey. Tadi Kak Nora ini nak tanya, ada ke soalan kata? Lagi sebenarnya lepas tu satu lagi, kalau kita ambil sembahyang tu, kadang-kadang kalau time sembahyang tu, air sembahyang kan sebelum tu kita memang tak lap, tapi dia jadi macam gatal waktu sembahyang, takut kita terusik. Boleh tak kita lepas wuduk kita lap? Wuduk ni makruh. Tetapi tidak makruh jika mempunyai hajat. Seperti sejuk sangat ke, gatal ke apa ke, itu ada hajat lah. Itu tak makruh. Kalau tak ada hajat kita lap, hukum dia makruh. Okey? Okey, satu lagi last. Kan kita nak, macam saya ni nak berdiri tegak tak boleh, takut jatuh. Jadi di rumah tu kalau ambil air sembahyang, kan sekarang ni toilet dalam rumah tu yang duduk tu memang kita tutup lah, ambil air sembahyang kat sebelah. Jadi nak tunduk sangat, nak gosok ujung-ujung jari tak boleh, takut jatuh. Kita siram pelan-pelan macam tu boleh ke? Pada mazhab Syafi'i tak wajib gosok. Saya kata tadi kan? Pada mazhab Syafi'i tak wajib gosok. Yang wajib gosok ni mazhab Maliki. Jadi mazhab Syafi'i siram pun cukup. Okey. Terima kasih. Aura Dizet tanya. Dah tanya tadi Ustaz. Terima kasih. Okay. Siapa lagi ni? Rusnah tanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Saya nak tahu kalau misalnya saya kadang-kadang ambil wuduk, saya orang penyejuk. Maksudnya kadang-kadang saya ambil water heater tu buat air sembahyang, boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi kalau airnya panas sangat, hukum dia makruh. Tak ada suam Ustaz. Tuan-tuan okey lah. Okay, Ustaz. Jadi jangan ambil air panas atau air terlampau sejuk. Ni hukum dia makruh kerana dia mudarat pada diri. Okey, cukuplah pagi ni. Nanti sambung lagi, saya nak cerita sikit saja sunat pada 3 basuh tangan. Jadi kalau hari Jumaat ni dia gila-gila fiqh, tauhid, tasawuf. Jadi minggu depan saya tak tahulah, nanti nak tanya balik dengan penganjur. Mutada yang monitor ni selalu mutada dengan Rosman. Rosman pun mana ada. Misbahul Munir Ustaz. InsyaAllah. Minggu depan belajar tauhid minggu depan kita belajar tauhid lah. Misbahul Munir. Kitab Misbahul Munir dan ada nota tambahan yang banyak dalam slide lah. Jadi ikutlah 8 suku, 9 suku insya-Allah. Okey, kita jumpa nanti malam. Siapa yang ikut malam jumpa malam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Kita keluar dulu. InsyaAllah nanti malam kita jumpa. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.